السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan muslimin, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberi kesempatan kepada kita sehingga kita berada pada hari yang ke-28 dalam bulan Ramadan pada tahun ni. 28 kan? Hari yang ke-28, insya-Allah malam ni adalah malam yang ke-29 dan barangkali merupakan malam yang peluang yang terakhir untuk kita mengejar Lailatul Qadar. Seperti mana yang sabit di dalam hadis, malam-malam yang ganjil pada 10 malam yang akhir itu merupakan malam yang paling hampir untuk kita memperolehi malam Al-Qadar. Jadi kita hanya berbaki satu malam sahaja lagi untuk mencari malam Al-Qadar. Tuan-tuan muslimin, bila kita berada pada penghujung Ramadan ni, sepatutnya seperti mana dari awal Ramadan hari itu kita telah memberi penekanan perkara yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita memperbanyakkan lagi zikir kepada Allah di hari-hari akhir dalam bulan Ramadan. Antara zikir yang dianjurkan untuk kita memperbanyakkannya, antara zikir yang memiliki bukti, termasuk di dalam zikir yang paling disukai oleh Allah, termasuk di dalam zikir yang paling utama, zikir yang paling besar ganjaran pahalanya, iaitulah zikir yang kita biasa kenal, iaitulah zikir dengan menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah arba'. Perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Lalu baginda menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kata baginda, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa dengan mana-mana kalimah yang kamu nak mulakan. Maksudnya, walaupun di dalam hadis ini Nabi sebut subhanallah ikut turutannya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, turutannya begitu. Tetapi kalau nak sebut macam mana pun tak apa. Subhanallah sebagai contoh, tuan-tuan nak tukar alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar pun tak apa. Bahkan susunan yang begitu juga salah satu susunan yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya zikir ketika kita bangun, kita terjaga malam. Kita terjaga malam, Nabi kata siapa yang terjaga malam, ta'ara min naumihi, siapa yang terkejut terjaga malam pada malam hari, lalu dia menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia membaca alhamdulillah wa subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi kata kalau dia tunaikan salat, Allah Ta'ala pasti akan menerima salat dia. Selepas dia terjaga malam tadi ni, dia baca zikir tersebut, dia tunaikan salat, pasti Allah Ta'ala terima salat tersebut. Dan kalau dia minta, pasti Allah Ta'ala akan memperkenankan permohonan dia. Sebahagian riwayat sebut alhamdulillah wa subhanallah, dia aturan begitu. Bahkan sebenarnya dalam hadis ini saja telah memadai menunjukkan bagaimana zikir ni dia boleh tak ikut susunan yang ada dalam hadis ni pun tak apa, bahkan diubah ataupun disusun dengan cara yang ni. Sebagai contoh, tuan-tuan nak baca alhamdulillah, la ilaha illallah, kemudian subhanallah walhamdulillah wallahu akbar pun boleh juga, tak ada masalah, kerana Nabi menyebut la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tak menjadi masalah dengan bagaimana kamu nak mulakan zikir tersebut. Di dalam hadis daripada Samurah radhiyallahu anhu ini, Samurah menyatakan Nabi bersabda kalimah ataupun kalam yang paling disukai oleh Allah, iaitulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tuan-tuan sekalian, bila kita mengetahui kalimah ini merupakan kalimah ungkapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita berusaha untuk memperbanyakkan masa-masa dalam hidup kita dengan memperbanyakkan kalimah seperti ini, ungkapan-ungkapan seperti ini.
Apabila kita sedar yang mana usia kita begitu pendek, masa kita begitu singkat. Sehari 24 jam rasa macam begitu singkat. Hari tu saya kuliah bagi durus Ramadan minggu pertama Ramadan, hari ni dah tinggal 2-3 hari saja, 2 hari saja lagi kita berpuasa. Sekejap saja. Terlampau sekejap. Maka sepatutnya kita memperbanyakkan masa kita menyebut zikir-zikir, kalimah-kalimah, ungkapan-ungkapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berperanan menjadi bekalan kita di akhirat kelak. Maka kita kena berusaha mengurangkan cakap-cakap yang tidak ada manfaat. Cakap-cakap yang tidak ada manfaat kita kena kurangkan. Pertengkaran, maki hamun, umpatan, menyebut perkara-perkara yang tidak bermanfaat, semua tu kita kena usahakan. Sekalipun kita sedar manusia dalam kehidupan hariannya amat sukar untuk dia bebas dari perkara-perkara yang seumpama ni, akan tetapi sesiapa yang mampu untuk membebaskan diri dia dari perkara-perkara bercakap benda-benda yang lara, mengata orang, mengumpat orang, sebut perkara-perkara yang tidak sewajarnya, kalau dia mampu menghindarkan diri dia dari perbuatan tersebut, sesungguhnya itu merupakan petanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dia. Bila kita kurangkan perkataan-perkataan yang lara, perkataan-perkataan yang tidak ada manfaat, kita banyakkan kalimah-kalimah zikir kepada Allah, menunjukkan Allah Ta'ala sayang kepada kita. Dan ahli syurga, tuan-tuan, bagaimana Al-Quran menggambarkan betapa syurga itu dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang baik. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Di dalam syurga kita tak dengar perkataan-perkataan lara, kita tak akan mendengar perkataan-perkataan dosa, tak dengar. Tetapi bagaimana seorang Muslim yang membaca Al-Quran ketika dia hidup di dunia ni, dia memperbanyakkan perkataan-perkataan lara, perkataan-perkataan dosa. Bila kita sedar perkara ni, kita kena berusaha mengurangkan perkara yang saya maksudkan sebentar tadi. Hadis yang saya baca daripada Samurah bin Jundab tadi ni merupakan hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Di dalam lafaz yang lain, Nabi SAW menyebut atyabul kalam. Tadi ahabul kalam, ungkapan yang paling disukai oleh Allah. Dalam sebahagian riwayat yang lain, dalam riwayat selain daripada Muslim, Nabi sebut atyabul kalam, perkataan yang paling baik. Ada dalam riwayat yang lain Nabi sebut wahunna minal Quran, dan kalimat-kalimat yang paling Allah Ta'ala suka, yang paling baik ini adalah termasuk daripada Al-Quran. Kerana kita akan tengok kalimah subhanallah ada dalam Al-Quran, di dalam pecahan-pecahan kalimat yang berbeza-beza, lebih dari 80 kali Al-Quran sebut. Kadang-kadang dengan fi'il madhi seperti sabbaha, suruh perintah supaya bertasbih. Kadang-kadang datang dalam bentuk fi'il amar, kata perintah, sabbih, suruh kita bertasbih kepada Allah. Ada juga datang dalam fi'il mudhari' seperti yusabbih dalam fi'il mudhari'. Semuanya menunjukkan bagaimana tasbih merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tasbih itu sesuatu yang perlu diulang-ulang, menggambarkan betapa besarnya ungkapan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebahagian riwayat yang lain dinyatakan Nabi bersabda afdalul kalam, perkataan yang paling utama. Perkataan yang paling utama. Semua perbezaan-perbezaan ungkapan yang disebut oleh Nabi SAW menggambarkan sama ada ungkapan itu bermaksud ungkapan yang paling Allah Ta'ala suka, ungkapan yang paling baik, ungkapan yang paling utama, ungkapan yang termasuk di dalam Al-Quran. Semua itu menggambarkan bila kita sebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, antara yang terkandung di dalam maksud-maksud yang kita sebut tadi, iaitulah ungkapan itu paling cepat dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan itu paling besar pahalanya. Ungkapan itu paling mudah dan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahu amalan kita ni bukan semestinya Allah Taala terima, betul tak tuan-tuan? Kita tunaikan salat zuhur, siapa berani jamin 100% zuhur yang dia tunaikan tadi Allah Ta'ala nak tak nak kena terima? Siapa boleh berani cakap macam tu? Bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana kita berani jamin untuk Allah Ta'ala mesti terima salat aku, sedangkan kita salat pun lebih kurang ya. Salat di dalam masjid Padang Gatung, fikiran barangkali di tempat lain. Salat angkat takbir Allahu Akbar, langsung tak ada perasaan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam fikiran kita, barang benda apa tak beli lagi nak sambut raya.
Bila nak habis PKP? Bila nak selesai COVID-19? Semua dengan urusan-urusan yang macam tu. Bila lah nak habis PKP, raya dah jadi tak seronok kan? Keseronokan raya yang hanya kita kecapi dalam, saya ingat barangkali sehari 2 hari saja. Masuk raya ketiga, raya kedua barangkali dah rasa hambar dah hari raya tu. Tetapi cuba tengok orang kita, nak raya yang seronoknya hanya sehari 2 saja, PKP dia langgar. Semua kepala dia hanya memikirkan tentang hari raya. Semua memikirkan tentang hari raya. Hatta di dalam salat dia memikirkan hari raya dia, keseronokan nak bersama keluarga dan seumpamanya. Itu sedang salat. Maka bagaimana kita nak minta ataupun kita nak dari Allah menerima salat kita? Sebab tu saya katakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia Tuhan, dia berhak menerima mana-mana ibadah yang dilakukan ikhlas kepada dia. Bahkan kisah anak Nabi Adam, 2 orang anak Nabi Adam, satu contoh yang baik untuk kita, di mana salah seorang telah mempersembahkan korban yang paling baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang lagi dia persembahkan korban yang tidak ada nilai. Lalu Allah Ta'ala menerima salah seorang dari kalangan mereka, tidak menerima korban yang kedua, yang kita sebut nama sebagai Qabil dan Habil. Allah Ta'ala terima salah satu dan tak terima salah seorang lagi korban dari dia. Sedangkan dia berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada siapa boleh paksa dia untuk menerima amalan daripada hamba dia. Maka demikian, bila Nabi sebut afdalul kalam, ahabbul kalam, atyabul kalam, hunna minal Quran, semua ungkapan-ungkapan itu kita boleh faham. Antara kefahaman yang kita boleh ambil iaitulah ungkapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar merupakan ungkapan yang paling cepat dan paling mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya memberikan kepada kita pahala dan ganjaran juga kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalimah ungkapan-ungkapan ini merupakan kalimah yang paling utama, ungkapan yang paling disukai. Selain daripada ungkapan ini, ada lagi kalimah-kalimah zikir yang juga afdal, yang juga disukai, yang juga lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kalimah tahlil itu sendiri, la ilaha illallah afdalul zikir. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Demikian juga qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu juga merupakan afdal, zikir yang paling afdal, kerana kita membaca kalam Allah. Dah tentulah kalam Allah lebih afdal dari kalam-kalam yang lain. Maka bagaimana kita nak serasikan kefahaman, bagaimana kita nak jadikan kefahaman kita lurus ataupun kefahaman kita benar dalam kita berhadapan dengan hadis-hadis yang berbagai yang menceritakan saat-saat cerita zikir yang paling afdal sekian-sekian, zikir yang paling afdal sekian-sekian. Ini cerita zikir lain pula. Bagaimana kita nak faham perkara ni? Maka berdasarkan panduan dan bimbingan yang disebut oleh para ulama, kita kena tengok ada zikir ni, zikir yang bersifat dia terkait dengan waktu tertentu. Sebagai contoh, istighfar paling afdal sekali diucapkan pada waktu sahur. Hatta istighfar pada waktu sahur lebih afdal berbanding membaca Al-Quran. Istighfar pada waktu sahur lebih afdal berbanding membaca Al-Quran. Demikian juga zikir-zikir selepas salat, seperti Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lebih afdal dibaca selepas salat berbanding zikir-zikir yang lain, sekalipun zikir yang ni Allahumma antas salam tu lebih afdal. Demikian juga istighfar selepas salat 3 kali lebih afdal berbanding pada zikir-zikir yang lain. Hatta Al-Quran, kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita baca alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dari sudut afdaliyah, dari sudut tempat sebenar zikir, tak kena zikir begitu. Orang yang berzikir begitu, dia tak bijak di dalam berzikir, dia tidak bijak dalam memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bijak dalam memuji dan memuja Allah, dia kena tengok keseluruhan zikir. Selepas memberi salam salat, bukan tempat membaca Al-Fatihah, bukan tempat membaca Al-Fatihah. Tempat yang sebenarnya dibaca ketika itu ialah zikir yang sebenarnya dibaca ketika itu ialah istighfar dan Allahumma antas salam dan zikir-zikir yang berikutnya. Maka demikianlah selawat yang paling afdal sekali bila? Pada hari Jumaat, sama ada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selawat pada malam dan hari Jumaat lebih utama berbanding zikir ini.
Habis tu zikir ni bila nak baca? Zikir ni dibaca pada waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang tidak ada ketetapan zikir yang terbaik untuk kita baca. Kita baca zikir ni waktu kita duduk seorang-seorang di dalam masjid, barangkali kita beriktikaf, tak tahu nak buat apa, nak baca Quran tak larat dah, nak baca Quran berpinau dah mata tengok mushaf ataupun tengok Quran Android kita, berpinau dah mata. Maka kita baca zikir ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ingat kelebihan dia supaya Allah Ta'ala mencatat kelebihan ungkapan yang kita sebut ni dalam bentuk pahala yang paling sempurna untuk kita semua. Tuan-tuan muslimin sekalian, di kesempatan yang singkat ni saya nak cuba untuk kita memahami apa dia maksud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimah subhanallah seperti yang saya sebut kepada tuan-tuan sebentar tadi, subhanallah ataupun kalimah tasbih itu sendiri dengan pecahan-pecahan kalimahnya lebih kurang ada lebih dari 70 kali disebut di dalam Al-Quran. Subhanallah dalam Al-Quran, subhanallah itu sendiri dalam Al-Quran, kalimah subhanallah itu sendiri ada dalam Al-Quran. Demikian juga kalimah alhamdulillah juga berada dalam Al-Quran. Kalimah la ilaha illallah juga ada dalam Al-Quran. Cumanya kalimah Allahu akbar tidak ada, melainkan dia bukan tak ada sama sekali, tak ada, tetapi maksud dia ada di dalam Al-Quran. Cuma kita pergi terlebih dahulu kalimah subhanallah. Subhanallah kita sebut dia sebagai tanzih, kalimah tanzih, iaitu kalimah membersihkan Allah Subhanahu wa taala. Kita membersih dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sebarang bentuk kekurangan dan keaiban. Itu kalimah subhanallah. Padanya ada maksud kita memberikan sifat yang sempurna kepada Allah. Kerana bila kita menafikan sifat kekurangan dan keaiban, dalam masa yang sama kita memberikan sifat yang sempurna. Itu subhanallah. Jadi waktu kita berzikir subhanallah tu, kita kena berusaha menghadirkan makna itu. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat yang kekurangan. Apa dia kekurangan pada kita? Apa dia sifat kekurangan? Kedekut, bakhil, zalim. Tak ada pada Allah Ta'ala sifat-sifat sedemikian. Cacat, tidur, lemah, letih, jemu, tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang sedemikian. Itu maksud subhanallah, maha suci Allah. Dan bila saya terang sedemikian, pada kalimah subhanallah ini ada makna nafi. Ada makna nafi, penafian semua kekurangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud subhanallah. Sentiasa Allah Ta'ala ini di atas, sentiasa Allah Ta'ala ini mulia, tinggi, agung. Itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah iaitulah kita alhamdu, alif lam di depan tu dia al-istighraq, untuk merangkumi ke semua ungkapan pujian kepada Allah. Bila puji, dia ada maksud isbat, dia ada maksud kita mengisbatkan kepada Allah kesempurnaan. Kerana Allah Ta'ala, segala pujian itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebenarnya kita tak akan mampu memuji Allah pada kadar yang selayaknya Allah Ta'ala terima. Kita tak akan mampu. Allah Ta'ala ni Tuhan yang begitu agung dan mulia. Kita tak mampu kita nak puji Allah Ta'ala. Kita buat setakat yang kita mampu. Kalau kita habiskan 24 jam masa kita memuji Allah, kita masih belum memuji Allah dalam bentuk pujian yang Allah Ta'ala berhak terima. Sebab tu bila kita i'tidal dalam salat, kita sebut sami'a Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar sesiapa yang memujinya. Rabbana walakal hamdu, wahai Tuhan, milikmu lah segala pujian. Pujian yang bagaimana? Hamdan kathiran, pujian yang banyak, tayyiban yang baik, mubarakan fi, yang subur, yang berkembang. Pujian tu tak pernah berhenti-henti. Tak cukup lagi puji yang seperti itu. Nak habaq macam mana lagi? Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Pujian yang memenuhi langit dan bumi. Penuh. Banyak makna tuan-tuan. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nak habaq kata pujian yang penuh langit dan bumi ni pun tak cukup lagi. Ya Allah, pujian seperti mana yang engkau kehendaki dipuji dirimu. Allah Ta'ala nak diri dia dipuji oleh hamba dia.
Seperti mana Allah Ta'ala menghendaki diri dia disembah dan dihinakan, manusia memperhinakan diri mereka di hadapan Allah. Allah Ta'ala nak perkara itu dari kita. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia melainkan untuk mereka memperhambakan diri mereka kepada aku. Allah Ta'ala hendak dia diagung dan dipuja, maka kita kena buat perkara tersebut. Antaranya kita memuji Allah Ta'ala, nak kita puji dia, lalu kita puji. Atau yang tidak kita baca bacaan sedemikian, bahkan Nabi baca banyak lagi. Min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi. Wahai Tuhan, engkaulah ahli untuk dipuji dan dipuja, untuk dipuja dan diagungkan. Dia ada alhamdu, dia ada as-sana, dia ada al-majdu. Alhamdu puji, kita sebut alhamdulillah, puji, itu alhamdu. Tapi kalau kita ulang lagi pujian itu dinamakan sana. Dinamakan sana. Sebab tu dalam hadis tentang Al-Fatihah, Nabi kata bila seseorang membaca Al-Fatihah dalam salat, bila kita baca alhamdulillah, Allah Ta'ala akan jawab hamadani abdi. Sekali kita puji Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala kata hamadani abdi, hamba-Ku telah memuji aku. Kemudian bila kita baca alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim, kita puji lagi. Lalu Allah Ta'ala jawab asna alayya abdi, Allah Ta'ala hamba-Ku telah memuja aku. Itu beza di antara alhamdu dan as-sana. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita memuji dia, ahlus sana'i wal majdi. Nabi sebut bacaan tu di dalam i'tidal baginda. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, iaitulah la ilaha illallah merupakan kalimah tauhid yang kita semua dah tahu bagaimana besarnya kedudukan kalimah tauhid la ilaha illallah, sehingga di dalam hadis Nabi SAW menyatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah, sesiapa yang penghabisan ungkapan dia dengan ungkapan la ilaha illallah dakhala jannah, masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga. Sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan di awal hari itu, saya sebut kita salat ni pastikan kita sukar untuk memastikan 10 minit kita buat sembahyang zuhur 4 rakaat ataupun 7 minit zuhur 4 rakaat kita buat. Amat sukar untuk kita memastikan kita mampu memperolehi khusyuk dalam 7-10 minit, susah. Tetapi pastikan ketika kita bersyahadah di dalam 2 tahiyat kita salat zuhur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pastikan kita kena berusaha bersungguh-sungguh pada waktu tu kita menumpukan perhatian kepada kalimah tersebut. Kalau Allah Ta'ala tarik nyawa kita selepas kita menunaikan salat tersebut, kita mengharapkan dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kita telah memperbaharui syahadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayati sungguh-sungguh, fahami benar-benar ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Dan yang kalimah, yang 4 kalimat tersebut, yang terakhir sekali adalah Allahu Akbar. Dan kita semua sedia maklum Allahu Akbar yang bermakna Allah yang maha besar. Maha besar pada zat, maha besar pada kedudukan, maha besar segala-galanya. Tuan-tuan, barangkali kadang-kadang bila sebut maha besar saja kita tak berasa sangat besar mana, sebab kita tak tergambar. Kalau kita tengok alam ni besar, tuan-tuan, terlampau besar. Allah lebih besar daripada itu. Dalam sebuah hadis Nabi menceritakan tentang malaikat. Barangkali saya dah sebut kepada sebahagian tuan-tuan hadis yang Nabi cerita tentang malaikat hamalatul arsh, malaikat yang memikul arsh. Nabi kata udhina li an uhadditha lakum an malakin min malaikatillah, diberi keizinan kepada aku untuk aku menceritakan kepada kamu satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi bagi tahu ma baina syahmati udhunihi ila atiqih, jarak di antara ujung telinga dia, cuping telinga dia sehingga ke bahu dia, masirata 700 amin, jarak perjalanan sejauh 700 tahun perjalanan. Cuba bayangkan bagaimana telinga dengan tengkuk, telinga dengan atiq, apa, bahu, 700 tahun perjalanan. Bagaimana hujung malaikat kepala sampai ke kaki. Itu malaikat, satu malaikat. Dalam hadis tentang Isra Mi'raj, Nabi naik di atas langit, Nabi sampai di satu tempat yang bernama, tak ingat, tak datang nama tu, Nabi Baitul Ma'mur.
Tu sebanyak 70,000 malaikat masuk dalam kawasan tu dan mereka keluar dan mereka tidak patah balik untuk masuk. Tapi setiap kali masuk malaikat keluar, masuk 70,000 masuk, bersilih ganti malaikat yang baru masuk keluar. Berapa banyak malaikat yang saiz-saiz macam. Cuba tuan-tuan bayang bagaimana alam di atas langit, atas langit. Begitu luas. Allah Akbar, lebih besar daripada tu. Tak tergambar. Akal tak mampu, sebenarnya akal manusia tidak mampu mencapai atau memahami kebesaran Allah, keagungan Allah, luasnya perbendaharaan Allah. Bahkan akal tidak mampu untuk memahami betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sedar perkara ini, sepatutnya kita merasai hina dan lemahnya diri kita. Bila kita sedar hina dan lemahnya diri kita, maka sepatutnya kita kena berusaha untuk memperdekatkan diri kepada Allah, antaranya dengan memperbanyakkan 4 kalimat yang kita bincang sebentar tadi, iaitulah kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya ingat sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua berhadapan dengan hari-hari akhir dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita keluar dari bulan Ramadan kita mendapat ganjaran, iaitulah mudah-mudahan kita mendapat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.